Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni kita tengok macam mana total market sikit melakukan kejatuhan dalam 100,000 dan kita tengok macam mana harga coin semua melakukan kejatuhan. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap untuk review secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours semalam. So inilah coin market cap. So macam biasa kita tengok total market cap dulu. So total market cap berada di 1.9 trillion USD dollars. Macam mana tengok semalam ialah 2 trillion. So kita masih lagi belum berjaya untuk break solid 2 trillion ke atas. So, sebab tu kita tengok adalah ada 1.9 trillion kejatuhan untuk apa semalam. So tengok volume 124 adakah melakukan penambahan atau pengurangan. So ada sedikit penambahan. So dalam 2.63% untuk total market orang kata dalam 3.84% kejatuhan. So bila macam cakap lah macam selalu cakap, bila total market melakukan kejatuhan, kita akan tengok harga coin semua akan melakukan kejatuhan juga. So dominan BTC dalam market sedikit bertambah 44.1 dan Ethereum sikit 86. So tengok semalam kita tengok macam mana total market jatuh. So tak ada yang coin yang akan melakukan peningkatan lah. Semua coin turut melakukan penurunan. So, sebab tu tengok bila altcoin sikit berkurangan, tengok BTC dominan sedikit meningkat, tapi BTC tak melakukan kenaikan. BTC turut melakukan kejatuhan. So nanti kita tengok harga coin semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 44.8. So semalam kalau ikutkan dalam hari 1-2 hari kita main dalam 46-47. So hari ni 44 hampir 45 lah. So ini kalau ikutkan ini betul-betul di atas trendline tu. Untuk hari ni Bitcoin perlu bounce balik daripada trendline. Sekiranya tak bounce break trendline, kita akan drop more bawah lah. At least maybe dalam next support lah dalam 42k. Dan sekiranya jatuh lagi, kita ada lagi yang paling lower dalam 38k. So untuk Ethereum kembali balik 3000. So selepas hit 3.3k, orang kata major resistance, kita tengok bounce balik ke next bounce balik di support di 3k. Nanti tu tunjukkan di chart. Sebab tu cakap di kawasan resistance adalah very bahaya kalau untuk kita buy ke apa. Sebab apa, adalah very good place untuk price buat rejection untuk first time test. Sama juga Bitcoin nanti di 50-51 boleh ada another rejection lah. So untuk Ethereum dah pun berlaku rejection daripada 3.3. So kita tengok macam mana lah Ethereum, adakah ada momentum untuk melakukan kenaikan lagi atau tidak. So tengok kata rejection daripada resistance, tengok menyebabkan weekly punya recovery hilanglah 1.3% untuk minggu ni, belum recovery. Untuk 3.41% jatuhlah untuk minggu ini. So BNB kita tengok untuk harga untuk semalam dalam 400, hampir 450. Kita nampak target kita 430, 440. Kita tengok kejatuhan ni tinggal 400. Tapi better lah daripada sebulan 2 bulan lepas. Kita tengok hanya main dalam 300. So $400 peningkatan untuk weekly hampir 10%. Untuk weekly, untuk daily drop almost 3.4%. So untuk coin lain pun Cardano ataupun bawah $2 balik. So majoritinya semua coin melakukan kejatuhan. Sebab apa? Kita tengok disebabkan total market melakukan kejatuhan. So senang je kalau tengok total market jatuh, memang kita tengok di chart pun memang harga semua telah melakukan kejatuhan. Kita tengok je kejatuhan itu adalah kejatuhan yang positif ataupun kejatuhan yang negatif. Let's go, kita pergi ke total market. So tengok apa yang berlaku. So ini total market untuk 4 hours. So apa yang kita tengok sekarang adalah total market jatuh daripada kawasan 2 trillion, drop balik ke kawasan almost ke trendline. So kita tengok sebenarnya kita ada major support, major resistance ni dah menjadi support. So dah kita tukar balik ini menjadi resistance. Sebab apa? Price bermain bawah tu. So ini adalah major resistance kita. Macam cakap di box apa-apa ni lah major resistance tu, ini bawah box tu. Sebab tu kita tengok ada melakukan banyak sekarang untuk tembus atas ni dan melakukan rebound. So rebound tu hanya expected untuk kata rebound untuk meneruskan peningkatan. Tu expected market hanya rebound di kawasan trendline ini. So untuk hari ni almost kita jatuh dalam 1.86. So adakah mungkin ada lagi sedikit untuk candle pukul 8 nanti, mungkin ada lagi satu candle untuk at least touch, ataupun mungkin kita tengok lebih kurang candle yang mungkin jadi macam ni. So expect jadi macam ni, kita expected probably untuk next bound tu very good atau lebih solid lah, lebih momentum untuk total market untuk melakukan peningkatan untuk bermain price di dalam kawasan
major resistance. So tengok apa yang berlaku, tapi sekiranya total market break bawah trendline ni, kita seperti price akan terus melakukan bawah. Next support ialah yang pertama, kita akan tak expect akan 1.8 ni dapat bertahan, tapi apapun still kata strong support. So probably apa yang akan berlaku, sekiranya total market drop bawah ni, kita akan nampak yang first target di 1.8, kemudian next support 1.65, dan sekiranya jatuh lagi, kita akan nampak price terjatuh di 1.45. So kat mana harga paling bawah untuk kripto jatuh, total market jatuh, tu kali ikutkan macam biasa kita tarik Fibonacci. Yang pertama tu akan ambil yang ni, sebab apa, dia yang first touch untuk trendline. So yang ni swing low to swing high. So untuk expected sekiranya total market break trendline ni, so kita akan nampak probably price akan jatuh dalam kawasan ini. Kemudian yang second, yang paling lower, betul boleh jatuh lagi dalam kawasan ini. So kita tengok macam mana kawasan kejatuhan tu, ada betul-betul orang kata jatuh di dalam kawasan. First kali ada support dalam 1.65 dan 1.45. Tu support juga untuk Fibonacci pun orang kata dia beritahu pun sama juga, kejatuhan dalam 1.65 dan dalam kawasan 1.45. So be ready, sekiranya total market jatuh dalam kawasan ini, boleh berlaku bounce, jatuh dalam ni berlaku bounce. So kira jatuh bawah daripada ini, kita expected market kembali bearish. Kalau jatuh bawah daripada bottom ni, kita akan kembali bearish. So untuk dalam market, sekiranya ini berlaku, sekiranya price tu jatuh dalam kawasan ini ataupun jatuh dalam kawasan ini, so anda boleh cari di mana-mana coin saja, altcoin ataupun Bitcoin, coin yang anda minat tu, yang ada dalam portfolio, anda tengok adalah very good position buy. Sekiranya total market berada di kawasan ini, ada 2 point, kawasan ini ataupun kawasan ni, so anda boleh kalau bagi zone, tu akan buy sedikit banyak lah, maybe dalam 20 atau 30% sekiranya total market jatuh ni. Dan kita tengok pula Bitcoin, Ethereum ataupun lain-lain coin kat mana masa total market berada di sini. So inilah total market. So expect, so jangan terkejut sekiranya total market drop. So jangan terkejut juga sekiranya harga coin melakukan kejatuhan, itu normal, kata retracement biasa untuk buat lower low. Sebab apa, kita dah melakukan kenaikan. So kata price dah pun sampai di kawasan major resistance, tu memang kata sampai major resistance, memang selalunya ada berlaku rejection. So rejection yang sihat lah kita tengok untuk buat lower high yang baru, tembak ini ataupun dekat sini. So let's go, kita pergi ke Bitcoin dominant. So Bitcoin dominant sedikit melakukan peningkatan. Sebab apa, kita tengok disebabkan total market menurun. Bila tengok harga dominan BTC meningkat, tapi harga BTC still menurun. Sebab apa? All coin semua terus melakukan jatuhan sebab mengikut total market jatuhan. Sebab tu tengok tak ada yang harga coin melakukan kenaikan semalam, disebabkan ibu market lah ataupun total market tu sendiri jatuh. So untuk sini probably apa yang akan berlaku hanya sedikit je, kita masih ada target 42. So masih lagi dalam favor untuk all coin lah. So apapun tengoklah dalam market apa-apa pun boleh terjadi. So let's go, kita tengok Ethereum dominant water drop betul-betul di kawasan major support. So retracement, so swing low to high. So expected membeli lepas ini, kita akan tengok ada sedikit bound untuk market Ethereum naik. So kalau kita tengok Ethereum, sekiranya kita tengok total market meningkat, Ethereum dominan meningkat, so kita tengok harga Ethereum akan melakukan peningkatannya. Sebab tu cakap tadi, di Bitcoin dan Ethereum tu expected dia dah sampai di kawasan trendline. So guys, let's go, kita pergi ke Bitcoin, tengok apa yang dah berlaku Bitcoin untuk hari ini. So inilah Bitcoin untuk 4 hours. So macam saya cakap selalunya, macam juga semalam, kita first ada satu trendline, bull trendline, di mana price tu selagi mana touch ini, kita akan melakukan kenaikan. So untuk semalam, so macam saya cakap semalam, price boleh jatuh at least sampai ke kawasan trendline. So price dah pun jatuh di kawasan trendline tu, inilah kata very good place untuk Bitcoin pump balik, melakukan kenaikan ke atas. And then tengok semalam pun dia ada tarik Fibonacci retracement ni, swing low to swing high. Kita lihat Fibonacci retracement. So Fibonacci retracement tu kata link dengan kita punya trend line. So very good, dua pun dah ada masuk position long kat sini. Dia ada masuk position long untuk leverage kat sini. Kemudian dia punya stop loss hanyalah bawah ni lah, bawah di kawasan minus support ni dengan biru ni. So sekiranya naik atas nanti, dia akan ubah dia punya stop loss ke profit. Sekarang dia punya stop loss masih lagi dalam keadaan negatif profit lah. So apa pun tengok ada potensi besar untuk kita melakukan ke atas. First kali kita akan tengok stop RSI.
So stock RSI, kita tengok stock RSI berada di bawah ni. Stock RSI dah berada di oversold. So untuk sekiranya price dapat bertahan di kawasan ni dan RSI ni masih lagi menuju di kawasan overbought, so kata ni adalah very good untuk macam cakap, kita ada Bitcoin dah recovery, Ethereum recovery, cooling down, now Ethereum. So the expected mungkin altcoin melakukan kenaikan dah pun orang kata sampai max, dah mungkin dah tak mampu nak kenaikan. Now rotation kembali balik dalam Bitcoin. Sebab apa dia cakap nak rotation tu kembali balik dalam harga Bitcoin? Sebab apa dia tengok yang pertama RSI dah kembali almost ke 30-40. So sekiranya kita at least balik ke bawah almost ke kawasan oversold, kemudian kita tengok stock RSI pun di oversold dan tengok price berada di major trend line, though the expected Bitcoin akan melakukan kenaikan yang drastik daripada ni, bound at least macam cakap untuk sampai kita punya first target untuk major risk return di kawasan 50, dan kawasan 50 ni batulah kita tengok adakah ada momentum kuat lagi ataupun ada lagi rejection di trend line. Tu cakap buy masa coin kan, nak buy masa coin yang belum pump lagi. Walaupun kita tengok altcoin sedang melakukan kenaikan, so altcoin tu ada 1, 2, 3 je yang masih belum pump. Saya tengok now, sebab tu cakap kita perlu buy Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa? Bitcoin dan Ethereum melakukan cooling down, so now dah berada ni adalah very good position. Siapa nak tambah position untuk Bitcoin dan Ethereum, ni adalah very good position untuk buy. Tapi macam cakap, be ready sekiranya jatuh, tak masalah, kita buy asset, kita hold saja asset, give a time, price itu akan datang balik. So untuk Bitcoin, sekiranya price tu jatuh daripada trendline ni, kat mana dia punya kejatuhan? So yang pertama macam sama juga di kawasan ni, kita ada dua major support yang besar. Pertama kali kita ada major support yang ni 42k, mana sebelum ni kita main antara 30k dan 42. So 42 ni was expected sekiranya Bitcoin jatuh, price hanya jatuh di kawasan ni sebelum melakukan bounce balik ke atas. Ataupun sekiranya jatuh lagi bawah, kita akan ada trendline ni dan yang ini. So expected ke jatuh sini, jatuh lagi, so expected mungkin akan jatuh lagi dalam kawasan ni. So kalau kita cari Fibonacci, sama juga di macam total market, aku kata chart dia lebih kurang sama ya. Sebab apa? Bitcoin dan total market, aku kata pergerakan lebih kurang sama disebabkan Bitcoin penyumbang hampir 50% daripada pergerakan total market. Sebab itulah kata chart dia lebih kurang sama je. So swing low to swing high, kita tengok ini retestment lebih kurang di kawasan ini. So bawah sedikit saja daripada 42. So macam ingat sebelum ni kita ada 42 tu pun kalau 42 tepat dalam 42, dalam 45. So kalau ikutkan di nanti tu tarik lagi satu, right. So box satu lah. So kita ada dua potential untuk retestment Fibonacci. Kemudian kalau kita tengok ni kejap, panjang sangat. Alright, swing low to swing high untuk 4 hours punya retestment. See, jangan terkejut sekiranya price tu jatuh di dalam dua box ini. So kita tengok sebelum ni di 42. Right, kita tengok di 42 ni 42.28. So ingat sebelum ni kita bukanlah tepat dalam dengan 40, 42 ke 40. So masih dalam range tu, price masih lagi boleh jatuh orang kata dalam kawasan ini. First yang solid first orang kata support 42 tu, sepatutnya price tu hanya jatuh dalam kawasan ni saja. Kawasan jatuh dalam 42 sekiranya price break trend line. So ini very good position untuk buy. Sekiranya jatuh lagi, kita very good position buy juga di kawasan ini, antara mana-mana kawasan yang kata retestment ni, kawasan ni lah, ataupun hanya jatuh di kawasan trend line. Sebab apa? Kita tengok orang kata very good position untuk buat lower low dekat situ. So expected zone sekiranya jatuh kawasan ni, anda boleh good cerita duduk balas. So pun mungkin tu akan buy juga di kawasan ni, buy maybe buy kat ni dalam 20%, kat sini maybe bukan 20%. Sebab apa? Buy sedikit banyak. Sebab apa? Kat ni very good position untuk buat lower low, higher high, lower high, higher high, ataupun lower high tu lebih bawah sikit untuk buy. Sekiranya price break bawah ini, so baru ini bermakna kita kembali bearish. So price target untuk 20k kembali wujudlah di dalam kamus technical analysis. So untuk sekarang belum tak ada lagi target 20k. Kalau kita target ke atas, sebab apa? Price adalah bullish. So apapun dalam market, anda perlu monitor pergerakan ini untuk macam mana sekiranya orang kata tak panik lah, untuk menyebabkan kita tak panik, relax je dalam market. Kita tahu market tu boleh jatuh, dan kejatuhan tu siap lah. Untuk Bitcoin, ingat sekiranya jatuh dalam 42 normal
jatuh ke kawasan 38 normal, and jatuh di tempat dua kawasan ni adalah very good opportunity untuk kita buy untuk long term. Dan sekiranya jatuh lagi, tak masalah, kita hold saja position. Siapa yang ikut tu masa kawasan ni, price dah jatuh, hold saja, tak masalah, sekarang profit. Sama juga kawasan ni, price bound, give a time, akan balik ke dia punya all time at least 65k. So tengok untuk Ethereum USDT, tu Ethereum. So apa Ethereum untuk semalam macam cakap, Ethereum ada sedikit weak. Sebab apa? Dia punya pattern tu kalau break tu betul-betul break di bawah. So macam cakap semalam, sekiranya Ethereum break yang ini, so kita akan nampak price target itu adalah di kawasan 30. So hari ni dah pun berlaku untuk Ethereum. Ethereum dah pun breakout. So sekiranya breakout untuk Ethereum, selalunya Ethereum akan berlaku dulu. So do expected probably untuk kemungkinan besar untuk hari ni kita akan nampak Bitcoin juga akan break ke bawah. So really dia punya leverage probably akan hit lah. Tapi apa pun kita ambil untuk leverage memang ada risiko. Kita ambil opportunity lah. Sekiranya ada profit kita ambil. Kita kena ada kita hanya stop loss. So kita dia letak stop loss tu dalam kata hampir tak banyak pun. Stop loss tu dalam stop loss tu sikit aja, tak banyak. Sebab apa? Tu masuk sini dan stop loss sini. So orang dalam lingkungan dalam 800 ataupun 500 dolar ya, antara range antara entry ataupun loss tu. So untuk USD tadi untuk Ethereum dah melakukan kejatuhan. So now dah berlaku bounce. So expected sekiranya kita ada momentum kenaikan, ia very good position untuk Ethereum kembali balik dalam kawasan ni. So sekiranya balik dolar ni very good bullish untuk Ethereum. Sama juga untuk Bitcoin very good position untuk bounce. Tapi sekiranya Bitcoin terus melakukan kejatuhan untuk break ini dan sampai ke 42, do expected untuk Ethereum pun boleh akan jatuh lagi bawah, at least sampai di kawasan 27. So macam mana tahu sampai 27? Macam biasa, pertama kita akan tarik Fibonacci. Inilah swing low to swing high dia. Kita akan expected dapat Fibonacci retracement di kawasan 27. So very good position untuk buy. And then sekiranya jatuh lagi bawah, waktu momentum kuat lagi, swing low to swing high, kita akan dapat retracement di kawasan ini. So ini tu tak pergi kepada altcoin, kita tumpu kepada Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa? Kalau pergerakan Bitcoin dan Ethereum akan menentukan pergerakan altcoin lain. Sebab apa? Sekiranya total market jatuh, tak perlu tengok altcoin lah, altcoin lain pun semua akan jatuh. Sebab apa? Bitcoin, Ethereum pun akan turut akan jatuh. So ini untuk Ethereum. So Ethereum sekiranya price tu jatuh dalam 27k, 2700, so kali ni dalam lingkungan ni 27 melambak ni, anda perlu tarik Fibonacci. So bila dapat whatever price sentuh dalam kawasan ni adalah very good position untuk buy untuk long term. Dalam price dalam 27, kalau ikutkan ni dalam 26.3, 2.63 dengan 2.78. Kalau kat bawah ni antara 2.3 ke 2, antara 2k ke 23. So whatever price jatuh kawasan ni very good position untuk kita buy untuk long term. So ni kak, bila Ethereum di sini naik ni inilah bukan very good, ni bukan tempat buy. Kita buy bila dia jatuh. So untuk anda kalau investor macam Zul, buy grab opportunity untuk buy sini, jatuh lagi buy lagi opportunity untuk ni. Sekiranya jatuh lagi tak masalah, kita hold dan kita akan tunggu lagi kuasa mana yang major support, kita akan buy lagi. Kemudian kita give a time price tu akan datang balik. Macam mana sebelum ni kita tengok daripada 4,000 jatuh ke dalam 19 dan price jatuh balik. Sama juga apa yang berlaku sini. Yes, price boleh jatuh. Ini adalah kejatuhan yang Zul tunggu sebenarnya. Zul nak sangat price jatuh sini. Sebab apa? Kita gagal lah break ini. So dah weak sebenarnya, weak momentum. So kita perlukan cooling down yang lebih besar untuk price. So ambil momentum untuk bound di kawasan ini ataupun bound kawasan ini. Atau tengok kita sekarang berada di Ethereum, berada di major di 3,000. Boleh juga bound sekiranya price kembali balik momentum kuat. Macam total market kembali balik meningkat dalam 2 trilion, expected untuk Ethereum bound daripada kawasan ini ke atas. So kalau pakai leverage, memang very good position untuk buy di kawasan 3k ni. Kemudian kita hanya stop loss dalam stop loss kalau diletak di minor support dan 29.2 ni di bawah gasan biru ni lah. So kita jatuh lagi stop loss, kita naik lagi kita akan profit. So sebagai leverage kita ambil risiko lah. Kita hanya perlu minimumkan risiko loss. So kalau untuk investor tak payahlah. Investor kita simpan je, price tengah naik kita layan profit kita yang duit modal kita simpan dulu sampai bila ada good opportunity. Contoh Ethereum sekiranya sampai sini good opportunity, boleh buy. Sampai di sini boleh buy. So itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Kita boleh tengok juga untuk Cardano, tu punya favorite coin. So Cardano sebelum ni dah break, so dah jatuh. So jatuh balik, kalau ikutkan ni adalah triangle.
So jatuh balik ke bawah, so jatuh balik ke dalam 1.9 tu kata di bawah di bawah resistance untuk di bawah garisan support di dalam box di major resistance. So apa yang berlaku ni, kita bertukar balik resistance. So disebabkan total market jatuh, semua coin jatuh lah. Sebab dia cakap bila total market jatuh, apa-apa coin pun memang akan jatuh. So kita tengok sekiranya total market melakukan meningkat, inilah very good position untuk Cardano melakukan ke atas. So siapa nak tambah untuk Cardano, maybe dalam ini buy tak banyak, maybe buy dalam 10% saja untuk great opportunity untuk naik ke atas. So untuk Cardano dah break pun trend line ni. So Cardano sebenarnya ada satu lagi trend line, red trend line bulan. So yang ni ini yang kata yang sharp. So ada satu lagi sebenarnya, yang ini ke ini. Okey, yang ini. Baik, ini ada buran untuk Cardano. So price masih lagi boleh jatuh dalam kawasan ini sebelum melakukan kenaikan. So macam lah Cardano bila dia naik pump kuat, dia akan jatuh kuat juga, tapi jatuh kuat itu adalah sebagai base saja. So kita tengok untuk swing low yang ini, swing low to swing high untuk Cardano. Swing low to swing high, kita akan dapat Fibonacci retracement di kawasan ni. Tu sama juga dalam lingkungan dalam 1.9 tu very good. Dan lagi kalau jatuh lagi bawah, kita ambil swing low ni, kita akan nampak juga price probably akan jatuh dalam kawasan ni. So dalam angka 1.7, 1.5. Kemudian kalau jatuh bawah lagi, at least kita akan boleh dapat di kawasan ini. So untuk Cardano 3 point ni boleh jatuh sekiranya momentum jatuh yang kuat lah. So kita boleh tengok Ethereum untuk Cardano boleh jatuh dalam kawasan ini. First kali dalam kawasan ini, dan kawasan ini. So kata pergerakan Cardano tu kata hampir-hampir je, tapi itulah kata major support yang menahan Cardano daripada jatuh ke bawah. So untuk naik ke atas lebih senang daripada jatuh ke bawah. Sebab apa? Kita banyak support. Untuk di atas kita tak banyak resistance, hanya perlu buyer dan juga momentum kenaikan. So jangan terkejut sekiranya Cardano jatuh. So sekiranya jatuh di dalam kawasan ini, very good position untuk anda buy. So untuk nak secara detail, anda perlu draw anda punya sendiri, anda punya chart lah, baru anda dapat secara keseluruhan. So yang ni Zul akan biarkan dalam chart ni. Nanti kita tengok macam mana pergerakan market untuk Cardano. So let's go, kita pergi tengok untuk SRP. Sebab kat Malaysia banyak yang SRP. So SRP apa yang dah berlaku? So SRP sebab ni dah sampai untuk dia punya minor retracement, dah sampai 2.6, kemudian bound di 1.6, jatuh 1.2 dan jatuh balik di ultimate dia di 1. So kita tengok untuk retracement kembali balik di kawasan ni. Kita tengok macam manakah orang kata retracement untuk ni, swing low to swing high, pembeli price boleh jatuh. Price dah pun jatuh ataupun dah sampai balik di kawasan ini. So expected bumi akan sampai ke kawasan itu sebelum melakukan kenaikan. So sekiranya kita tengok ada total market, tengok macam mana BNB, Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, semua orang kata dah sampai very good position untuk kita bounce. So adakah hari ni, tengok sekiranya hari ni total market meningkat ataupun melakukan bounce, sekiranya XRP melakukan bounce, lagi Cardano melakukan bounce daripada support, and then kita tengok Ethereum melakukan bounce daripada support, and BTC melakukan bounce daripada support, kita akan tengok total market juga akan melakukan kenaikan. Sebab apa? Total market di major resistance tak expected, mungkin kita tak nampak untuk kejatuhan lagi. Expected untuk total market melakukan kenaikan. Sebab apa? Kita tengok semua coin sedang berada di kawasan support. So untuk SRP pun dah berada di kawasan retracement, very good retracement untuk SRP. So apa pun lagi tengok hari ni, kita hanya monitor hari ni, memang hari very good position untuk kita buy. Siapa untuk tambah mana-mana coin, anda tengok tarik Fibonacci. So macam cakap tadi, untuk Bitcoin, Ethereum, Cardano, SRP very good position untuk buy. Sebab apa? Dah berlaku retracement. So buy tu jangan buy lock in macam biasa, kita buy 10% aja. Inilah bukan, ini very good place untuk kita tambah asset. So untuk yang kata retracement yang kuat sekiranya macam 20-30% tu, dia hanya expect dia ada Bitcoin dan Ethereum lah. Sebab apa? Bitcoin, Ethereum, kalau kita ikutkan tadi, kalau contoh di Bitcoin, retracement yang jatuh di kawasan ni, kata major support lah antara 42 dan 37. So ini kata very good position untuk kita buy untuk sikit banyak. Jatuh bawah ni nanti kita akan buy lagi 10%. So untuk lain, kita akan tengok Dogecoin sikit.
Dogecoin kembali balik di kawasan di 30. So macam cakap, very good position. Bila dah buat rejection, bounce balik. So bounce ini adalah macam cakap, sama juga semua coin sedang melakukan kejatuhan di support. So berada di support price, semua berada di support. So cakap hari ni very good time untuk semua coin melakukan bounce ke atas. Bila bounce melakukan ke atas, kita akan expected total market juga melakukan peningkatan. So ikut Solana, apa yang berlaku di Solana semalam, Solana 270. So buat all time high baru di kawasan 76. So good retracement. Sebab apa? Retracement ni kita akan boleh buat sebagai, sekiranya semalam dah jatuh balik dia punya all time high yang lama dalam 58. So siapa grab macam cakap semalam, macam cakap itu, sekiranya price tu naik bounce balik di kawasan higher high tu, kita boleh buy ni untuk momentum kenaikan. Sama juga so untuk Solana boleh melakukan bounce ke atas. Sekiranya bounce atas, kita boleh ambil ni sebagai minor reason, apa tu, minor indicator untuk kita tengok ke manakah minor support. So sekiranya price tu bounce di kawasan ni naik atas, kita boleh ambil ni swing high to swing low gitu. Kita boleh monitor lah atau minor resistance ni. So untuk siapa ambil leverage, boleh pakai lah untuk minor resistance. So untuk major resistance, sekali lagi kita pakai yang ni, yang biru tekan untuk price target di atas. So untuk Luna hari ni sama juga, betul-betul sampai di 1.2 per price target di 26k dan berlaku rejection. Sama juga rejection ni pembeli sampai 22, kemudian barulah ada momentum untuk sampai 1.6. Next untuk Solana adalah 1.6, 33 dan 50. Sama juga di Solana, umur di kawasan 282. Next target lah 1.6, 82. So another coin yang tu ada yang kecil ialah tu nak tengok VeChain. Alright, VeChain dah drop balik ke bawah. So drop pun masih drop dalam kawasan trendline ni. So very good untuk tambah juga. So ini majority coin memang semua tengok apa yang Zocoin ada, semua orang kata sedang buat retestment ke balik kepada trendline ataupun support. So very good potential untuk kita tambah. Tapi macam cakap, untuk VeChain dan semua ni dah sampai target. So anda perlu tengok ada dah coin tu dah sampai target belum. So kalau belum sampai target untuk anda miliki, contoh VeChain. So kalau anda target VeChain ada dalam 10,000. So kalau ada dalam 1,000. So adakah target anda sampai? Macam tu dah dalam 2,000 lebih untuk VeChain. So tu tak perlu buy lah, tu hanya layan saja. Sekiranya naik tu profit, sikit turun tu layan saja. So, tapi kira anda masih lagi kata nak collect VeChain, masih belum cukup target, mungkin tak sampai lagi 1,000 nak collect. So ini adalah very good time untuk tambah, untuk tambah collection VeChain untuk sampai anda punya target, untuk memiliki target asset yang anda nak dalam VeChain. So dalam kripto ni anda perlu letakkan target berapa anda nak dalam kripto. Contohnya Bitcoin dan Ethereum tu tak kira. Tu tak letak target untuk Bitcoin dan Ethereum. Yes, at least so nak ada satu Bitcoin lah, ataupun paling kecil satu Bitcoin tu banyak. At least so dapat satu Bitcoin tu kata satu achievement lah. Untuk sekarang ni at least dapat 0.1 pun dah very good achievement. Untuk kalau dapat Ethereum pun at least satu lah, tu antara very good achievement. Tapi untuk Bitcoin dan Ethereum tu tak letak target. Tu hanya nak whatever duit yang tu ada, tu akan letak atau simpan. Lu tak simpan dalam cash. Sebab apa? Kalau kita simpan dalam cash, mana-mana duit pun, ringgit ke dolar ke, kita akan berlaku inflasi. Sebab apa? Simpan dalam ringgit tak baik, anda perlu simpan dalam aset. So kalau tak nak simpan dalam kripto, tak masalah, simpan dalam emas, beli emas. Sebab tu aset, sebab aset tu akan meningkat. Sebab apa? Jangan simpan dalam ringgit. Contoh senang inflasi ni, contohlah dulu kita beli satu RM1, kalau kuih dapat 4 biji, sekarang RM1 silap. Kalau ada satu tempat dapat satu je, ada sekarang RM1 dapat 2. Tu bukan disebabkan barang tu mahal, disebabkan duit tu sendiri dah melakukan jatuh, inflasi, nilai dia jatuh. So sebab tu cakap jangan simpan dalam duit, dalam dalam duit fiat lah. So, kalau nak simpan boleh. Macam tu pun ada juga duit emergency kalau cucuk boleh keluar. So ada juga orang kata dalam 5,000, adalah dalam sikit tu dalam simpan dalam akaun lain. Orang fiat tu bila pakai emergency, tayar pancit ke apa ke, tayar kereta rosak ke, tu boleh pakai duit tu. So lain-lain duit simpanan tu simpan dalam bentuk aset, sama dalam gold ataupun dalam kripto. So mostly dalam bentuk kripto lah tu dah pun simpan duit. So apa-apa dalam bagian itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, bantu tu subscribe untuk 1k subscriber. Nanti tu anda tengok anda dua punya portfolio. Right, jumpa lagi untuk malam nanti. Assalamualaikum. Like, subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.